Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof. Ini adalah Fokus Minggu Depan. Fokus Minggu Depan bersiaran setiap hari Sabtu dan juga Ahad memberikan sinopsis. Apakah bahan berita yang bakal menjadi tumpuan untuk sepanjang minggu hadapan, dan sudah pasti itu bertitik tolak dengan apa yang berlaku pada minggu ini. Tetapi selain daripada cerita mengenai hal-hal politik, ekonomi dan juga hal-hal yang menuntut tumpuan pada ketika ini, baik daripada kontroversi LSCS sehinggalah kepada kos sara hidup dan juga pengumuman KDNK yang berlaku ataupun diumumkan semalam, di Astro Awani juga kami cuba untuk mencari perspektif baru dan juga memberikan respon kepada apa yang disuarakan oleh masyarakat dan juga rakyat secara keseluruhannya. Dalam aspek ini kami bertuah memiliki bakat-bakat yang cukup baik dan juga hebat dalam bidang kewartawanan. Antara salah seorang daripadanya ialah saudara Helmi Malik bersama dengan saya pada hari ini. Helmi akan muncul dengan laporan khas beliau pada minggu depan. Dalam minggu lepas, bulan lepas pun berbagai laporan khas yang Helmi sediakan. Tapi menariknya untuk minggu depan insya-Allah kita akan ada laporan khas yang berkaitan dengan sebuah projek yang menjadi buah mulut netizen sekitar 2 minggu lalu. Tapi ini menuntut juga perhatian daripada pihak berkuasa kerana ianya berkaitan dengan kepentingan awam, mereka yang menggunakan pengangkutan awam LRT, di mana blok parkir dirobohkan untuk satu projek yang lain. Mengapa ini mendapat perhatian Hilmi untuk dijadikan satu laporan khas? Okey, pertama kita nak tengok juga bagaimana dengan status tanah tersebut. Kalau kita lihat sebelum ini ada, kalau tak silap saya, 2 ataupun 3 tingkat blok parking yang disediakan dan difahamkan ia merupakan satu ruang untuk diberikan kepada pengguna awam untuk meletakkan kenderaan mereka dan juga penghubung kepada LRT di Seri Rampai. Tapi bila sekarang kita bercakap mengenai dengan parkir itu telah pun dirobohkan untuk memberi laluan kepada projek, menaikkan lagi projek perumahan, dan apa pula nasib pengguna-pengguna LRT ataupun pengangkutan awam ini. Dan kita lihat juga antara isu yang berbangkit, sudah pastinya ruangan parking itu sendiri telah pun sesak di kawasan laluan utama dan semestinya kenderaan diletakkan di tempat yang tidak sepatutnya. Dan situ juga wujud masalah buat pengguna sendiri apabila mereka disaman. Dan di sini apa antara objektif ni adalah kita nak mencari apakah solusinya. Bila dirobohkan dengan kemudahan itu, adakah bakal digantikan dengan perkara lain atau ia dibiar tergantung begitu. Dan kita nak faham juga bagaimana status tanah itu. Sudah pasti sekiranya projek itu adalah pemilik ataupun projek daripada syarikat swasta, dan kita tidak menyalahkan pihak mereka, tapi daripada jawapannya sendiri, apakah penjelasan mereka, apakah jalan penyelesaian, dan mungkin ada idea tertentu untuk mungkin mengatasi isu-isu yang berbangkit. Dan kita lihat juga perkara ini telah pun tular di Twitter, ramai netizen yang menuntutkan sesuatu yang untuk dilakukan untuk ketika Helmi bercerita ni, mungkin kita dapatkan visualnya. Kalau dapat kita paparkan visual sambil Helmi bercerita, ianya datang dan juga menuntut perhatian daripada tular di Twitter dahulu ke, ataupun bagaimana Helmi mendapat tahu dan juga merasakan bahawa ini adalah sesuatu yang sesuai dan juga berbaloi untuk diangkat sebagai satu laporan khas? Okey, baik. Pertamanya saya dapat link daripada Twitter. Jadi bila saya tengok antara apa isu-isu yang dibangkitkan, antara keluhan daripada pengguna-pengguna, dan kita dapat lihat daripada ruangan komen-komen itu, dan saya dapat menarik bahawa isu ni dapat kita ketengahkan. Ini maksudnya jejambat ni memang dah dihubungkan dan diputuskan begitu je? Jejambat ni diputuskan dan saya percaya sebaik saja kondominium ini siap, dan saya pasti ia juga akan menghubungkan ke mall tersebut. Dan juga sebenarnya ada 2 jambatan. Satu penghubung kepada Wangsa Walk punya mall, dan satu lagi adalah penghubung kepada LRT itu sendiri. Dan sudah pasti kita bercakap dengan pembangunan rumah, sudah pasti ia juga memberikan tambahan, ada elemen tambahan di situ untuk projek perumahan tersebut. Tapi dalam masa yang sama, bagaimana pula status parking tersebut yang telah pun dirobohkan. Kita nak lihat apakah antara jalan penyelesaian. Dan sudah pasti bila kita bercakap dengan soal merobohkan kawasan parkir ini untuk dinaikkan kondo, saya dah sebut tadi, mungkin bukan salah daripada pihak pemaju ataupun syarikat swasta yang menaikkan projek perumahan. Kita nak faham juga daripada segi pihak berkuasa. Sebagai contoh, DBKL sebagai pihak yang bertanggungjawab di kawasan itu, khususnya bagi pihak perancang bandar, bagaimana dia melihat satu projek perumahan dibangunkan, sedangkan kita faham di kawasan Wangsa Maju itu yang sedia ada, seperti yang dapat lihat di visual, kondo-kondominium di sini dinaikkan berlumba-lumba. Ada yang masih belum siap, dah dinaikkan lagi yang baru. Jadi dengan keadaan kawasan di situ yang telah pun padat dengan projek perumahan, ditambah lagi dengan projek perumahan, jadi bagaimana mereka menilai untuk membangunkan lagi projek perumahan yang baru? Apabila link Twitter itu diberikan, apa rungutan netizen dan juga
mungkin kita kena hubung jalinkan kerana perbualan dan juga conversation di Twitter itu kadang-kadang besar. Ya, mereka menggabungkan persoalan-persoalan seperti Helmi katakan tadi, perancangan bandar, bagaimana dengan keselesaan mereka sebagai pengguna pengangkutan awam. Kita ni nak meningkatkan penggunaan pengangkutan awam, tapi ianya tidak didokong dan disokong dengan sistem parking dan sebagainya. Apa rungutan netizen contohnya, dan apabila Helmi turun ke lapangan, adakah ianya tally ataupun ianya bertepatan dengan apa yang mereka katakan atau bagaimana? Apa tugas Helmi sebagai seorang wartawan? Kerana kita perlu adil dalam memberikan pemberitaan tu. Okey, pertama sekali kita lihat berdasarkan gambar yang dikongsikan, saya berjaya jumpa tapak projek tersebut, apa yang dipamerkan di ruangan Twitter itu, papan projek perumahan jenis apa perancangan yang mereka buat. Okey, benar itu adalah kawasan yang akan dinaikkan satu lagi projek perumahan. Dalam masa yang sama, seperti yang anda lihat di visual ini adalah contoh di mana ruangan parking yang telah pun sesak. Jadi antara keluhan lain juga ia bersangkut paut dengan penduduk di kawasan kondominium tersebut. Jadi sebagainya ada. Ini zon tunda. Ini zon tunda. Tapi dalam masa yang sama mereka terpaksa meletakkan kenderaan mereka di situ kerana tiada lagi ruang. Kalau kita lihat kawasan kondominium, sebenarnya kalau sesiapa yang memang biasa duduk di kondominium memang letakkan kenderaan di luar ini bukan satu perkara yang asing. Tapi dalam masa yang sama dia ada batas-batas ataupun kawasan tertentu. Tapi apabila dah terlalu banyak lambakan kenderaan, jadi dia dah jadi satu lagi halangan, sesakan yang berlaku untuk keluar masuk. Khususnya bagi kawasan penduduk. Dan dalam masa yang sama juga, kenderaan ini juga berada di laluan ataupun luar kawasan pada situ sendiri. Jadi dah berlaku banyak sangat lambakan kenderaan. Dan sudah pasti antara isunya lain adalah saman daripada pihak DBKL. Jadi apabila mereka disaman, inilah yang berlakunya rungutan. Apabila kemudahan yang sedia ada dulu telah pun dirobohkan. Dalam masa yang sama mereka berdepan pula dengan isu disaman oleh pihak DBKL, dan mereka mencari apa sebenarnya yang mereka cuba nak bawa daripada projek ini, dan juga apa antara penyelesaian yang mereka boleh buat. Saya akui saya dah lama tak pergi ke daerah belah sana di Kuala Lumpur itu. Tapi kalau mereka yang memiliki LRT di Sri Rampai itu, apa option mereka ada untuk naik dan turun di LRT Sri Rampai itu? Adakah mereka perlu berjalan kaki? Ataupun kalau tengok jambat tadi itu pun dah dirobohkan dan juga terputus dengan stesen. Bagaimana situasinya, Helmi, kalau kita dapat faham? Kalau isu mengenai dengan kemudahan, dia sebenarnya tidaklah hanya terletak kepada isu parking ini sendiri. Kalau kita nak cakap dengan bagaimana akses untuk orang sekitar untuk dapatkan khidmatan LRT, sudah pastinya ada penduduk ataupun pengguna yang mungkin lokasi rumah mereka tidaklah begitu dekat dengan stesen LRT Sri Rampai. Dalam masa sama mereka perlu juga menggunakan kenderaan. Tapi bila bercakap dengan menggunakan perkhidmatan awam ini, pengangkutan awam, sebenarnya masih juga kurang. Maksudnya mereka untuk mendapatkan transit dari segi bas dan sebagainya masih kurang lagi infra seperti itu. Dan itulah antara yang saya katakan tadi. Mereka kata mahu untuk merancangkan menggunakan pengangkutan awam, tapi dalam masa yang sama fasilitas yang ada ini tidak mencukupi. Dan ini juga termasuk juga dengan elemen isu dengan parking yang telah dirobohkan ini. Bagaimana untuk mereka nak menyelesaikan ataupun nak pergi menuju ke objektif itu, sedangkan yang sedia ada ini dalam keadaan tergantung. Siapa yang Helmi dapat temu bual? Sebenarnya laporan khas ini kita akan cuba dapatkan pihak DBKL dan juga ahli parlimen di kawasan itu, iaitu Nik Azmi, untuk menjawab apa antara penyelesaian yang akan dibuat, apa antara tindakan, dan mungkin ada antara hujah-hujah mereka mengapa parking ini dirobohkan, dan kita nak dapat tahu juga apakah status tanah ini, adakah ia milik siapa, dan dari segi hak untuk membangunkan juga kondo di kawasan itu akan diperincikan, dan kami sebenarnya masih lagi menantikan tarikh untuk mendapatkan temu bual bersama kedua-dua pihak ni. Jadi pihak berkuasa kalau misalnya dengar petang ni boleh hubungi Helmi. Helmi besok kalau ada kerja pun dia boleh pergi interview. Tapi yang sudah ditemu bual, Helmi? So far kita dah ada beberapa lah penduduk di kawasan sekitar pengguna LRT itu sendiri. Mereka adalah hujah-hujah mereka yang saya rasa tak perlu saya perincikan kat sini. Kena tunggulah. Poin-poin panas yang akan dikeluarkan nanti anda kena saksikan sendiri melalui laporan khas. Tapi Helmi, satu perkara ialah apabila melakukan laporan khas seperti ini, ada tugas sebagai seorang wartawan ialah untuk menghubungkan apa yang diviralkan, ditularkan oleh masyarakat di platform media sosial. Walaupun mereka sinis mengatakan bahawa bila viral baru nak buat kerja. Tapi itulah kerja pihak berkuasa dan tugas wartawan juga. Bagaimana Helmi
mendekati isu ini dengan cara yang lebih menyeluruh. Kerana bagi setengah pihak di media sosial, kita mahukan penyelesaian tuntas dan mereka melihat daripada sudut yang agak sensasi. Tapi sebagai wartawan juga, wartawan perlu memberikan satu pendekatan dan juga laporan yang seimbang dan juga adil. Ada tak rasa takut bila nak approach tu macam, kan kena saman ke, ataupun nanti ada company ni marah ke, ada pihak berkuasa yang tidak senang. Bagaimana Helmi mengatasi perkara-perkara seperti itu? Okey, macam yang Zul katakan tadi, setiap laporan bila kita buat, dia tak boleh berlaku berat sebelah. Dan sudah pastinya saya perlu mendapatkan penjelasan daripada kedua-dua pihak. Dan yang pertama sekali, bila kita dapat link daripada Twitter tu, kita cuba dapatkan siapa yang buat tweet itu, kita cuba dapat akses tu. Alhamdulillah, dia adalah responsif lah. Dia bagi nombor telefon dan kita mula untuk telefon dia dan ajak pertemuan untuk kita bincang masalah ini. Dan kita faham sebenarnya, mungkin orang awam di luar sana mungkin tak ada akses seperti apa yang kita sebagai wartawan ada untuk kita menghubungkan apa isu-isu yang mereka bangkitkan. Dan yang sudah pasti kat sini motifnya adalah ataupun objektifnya lebih kepada penjelasan. Kerana mereka ini bukanlah pihak-pihak yang boleh mungkin ada akses terus pada pihak berkuasa. Jadi apa kata dengan adanya siri laporan khas ini dapat memberikan satu penjelasan buat mereka yang mungkin marah ataupun terkesan dengan projek-projek yang telah pun berjalan setakat ini. Dan sebenarnya saya pada awal menyangkakan ruangan parking ni belum lagi dirobohkan. Kerana dalam Twitter itu dia dah mention, parking ni akan dirobohkan. Rupa-rupanya sampai dah roboh. Rupanya memang dah roboh dan dah mula pun construction untuk bangunkan. So Helmi, daripada segi visual ni tidak nampaklah parking yang dulunya macam mana? Cuma kita kalau nak dapat gambaran ataupun nak nampak gambar asal, dia sebenarnya masih ada lagi di Google Map. Tapi Helmi, satu perkara ialah dalam aspek ni, ini adalah laporan khas yang work in progress, belum lagi siap sepenuhnya. Menjadi wartawan, harapan kita juga untuk menyelesaikan tugasan itu dengan sebaik mungkin, dengan lebih menyeluruh. Helmi berharap dapat menembual pihak di BKL, dapat menembual ahli Parlimen Setiawangsa di kawasan itu. Siapa lagi yang Helmi rasakan yang Helmi dapat hubungkan antara pengguna dan juga mereka yang berkuasa, yang di pihak berkuasa? Apa lagi wishlist Helmi sebagai wartawan? Okey, mungkin tidak mustahil juga untuk kita dapatkan menteri wilayah sendiri sebagai insan ataupun orang yang boleh kita kata mengetuai di BKL itu sendiri sebagai PBT di kawasan tersebut. Dan juga perancangan bandar secara keseluruhan. Secara keseluruhan, dan kita nak lihat sendiri kalau katalah benar kawasan ini adalah milik tanah persendirian ataupun tanah pemaju. Jadi mungkin daripada pihak kerajaan kita nak dengar apa antara solusi yang mereka boleh dapat. Mungkin ada akan dibangunkan ruangan parking tertentu untuk kemudahan yang seperti sebelum ini. Dan dia sebenarnya apabila kita cuba untuk mendapatkan pihak-pihak tertentu, susah tak? Sebagai contoh di BKL, saya akui memang itu adalah antara ruang yang ataupun segmen yang agak mencabar. Sebab dalam masa yang sama, pengguna di luar sana marah, mereka mahukan penjelasan dan sebagainya. Mereka mengharapkan kita membantu. Tapi dalam masa yang sama juga, saya sebagai wartawan juga mengharapkan ahli parlimen, pihak berkuasa untuk sama-sama bekerjasama dengan pihak media untuk sama-sama kita perincikan, penjelaskan. Jadi inilah antara cabaran pengamal media sebenarnya untuk mendapatkan harapnya mereka dapat membantu Helmi, Helmi pun dapat membantu mereka. Mereka sangat mendengar. Kalau betul mereka mendengar, saya harap sangat pihak di BKL dan khususnya YB Nik Nazmi selaku ahli parlimen di Setiawangsa harap dapat respon kepada soalan-soalan yang telah pun diajukan dan juga tarikh-tarikh yang saya mohon untuk bertemu dengan kalian semua. Dan insyaAllah itu akan disiapkan sebelum dalam minggu depan. Dan saya kira itu mungkin perancangan dan juga perkara yang akan dilangsungkan ataupun dilakukan oleh Helmi dalam sehari dua ini. Saya harap mereka dan saya yakin mereka juga respon kepada permintaan Helmi. Terima kasih Helmi. Itu fokus kita insyaAllah minggu depan. Harapnya assignment ni siap dan itu juga menjadi tetapan anda dan juga menjadi laporan yang perlu anda tunggu pada minggu hadapan. Kita nak berhenti rehat seketika dahulu. Selepas ini kita nak bercerita mengenai apa cerita dengan RUU Jawatan Kuasa Pilihan Khas untuk RUU Tembakau dan juga Rokok 2022. Kabarnya bakal berbincang pada minggu depan. Itu kita berikan fokus dan juga penceritaannya selepas ini.